Imam, seterusnya sah-sah pimpinan para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan, peluang dan ruang sama-sama dapat mendirikan solat secara berjamaah. Kita juga dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap apa yang kita laksanakan ini para jemaah sekalian akan dicatat oleh para malaikat dengan sebaik-baik catatan. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung perbincangan pengajian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masuk kepada perbincangan kita yang seterusnya mengenai bagaimana nasihat Rasulullah berkaitan dengan satu bab yang mana menyatakan berbakti kepada kedua ibu bapa kamu yang musyrik ataupun yang dikatakan tidak beriman. Nak cerita pada kita para jemaah sekalian, walaupun mu ayah yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ada cara Islam mengajar bagaimana kita nak bakti kepada mereka. Bukan bermakna Islam mengajar supaya bermusuh, tetapi nak memuliakan, berbakti, selagi mana ia tidak mematuhi ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita pada kita para jemaah sekalian, walaupun dia bukan Islam, walaupun dia musyrik, walaupun dia tidak beriman, mesti kita meletakkan kemuliaan dia di sudut seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam ila akhiril ayat. Demi sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Berkaitan dengan manusia, iaitu kita dilarang di dalam Islam menzalimi, menanyanyai, menghina, mengata perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mana dilarang oleh Allah, yakni disebut mencela, maka Islam tidak benarkan. Itu jelas. Itu di hari ni tuan-tuan, kita kena cermat dengan beberapa perkara untuk nak mengharmonikan keadaan. Pasal kita duduk sehari dua ni, dia tekanan, pressure dia lain sehari dua ni. Sedar tak sedar, kira Haji Razak Ustaz rasa duk mengajar sebelum ni tak jeng macam ni. Wallahu Rabbi, tak tahu kenapa jadi jeng. Kalau nak ikut biasa turun pukul 6 daripada Yunablah tu boleh sampai dari sini maghrib. Sejam lebih baru sampai. Lari, dia lari. Lepas tu fikir-fikir seorang, kau kan balik kampung awal apa-apa ni. Nah, tapi nak ceritanya hari ni berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagaimana di kalangan manusia ni mesti memuliakan di antara yang lain. Di dalam perbincangan kita mesti berbakti walaupun seorang mak ayah kamu itu tidak beriman. Berbakti ini bukan bermakna meletakkan ketaatan sehingga ketaatan itu bercanggah dengan syarak. Bukan macam tu. Ketaatan yang tidak ada kaitan ataupun tidak bercanggah dengan hukum syarak. Ada maknanya mulia. Tahu kita tengok Islam ni dia mengiktiraf. Islam ni dia tidak, orang panggil apa dia, mengajar ataupun tidak memberi saranan dengan sarana yang tidak baik. Kena jaga hubungan molek-molek, harmonikan keadaan. Nah, maknanya hari ni kalau kita kata apa dia, macam mana kita nak suruh jemaah kita ni, qaryah kita ni, biar maknanya boleh bersatu hati, boleh bersama, boleh berhubungan silaturahim. Nak, walaupun berbagai-bagai pahaman ideologi, akidah kita sama, itu yang kita perkuatkan. Jangan dengan sebab kita berbeza sampai kita berpecah tak bertegur. Ini bukan ajaran agama. Tu ada orang tanya, Ustaz macam mana saya harmonikan keadaan? Kita tak nak jemaah kita gaduh.
Kita tak nak jemaah kita tak datang surau masjid. Macam mana kita kena buat? Harmonikan keadaan. Jangan bermain dengan perkara membawa kepada yang tidak ataupun perpecahan di dalam masyarakat. Ini Islam ajaran ni. Baik. Rasulullah SAW bersabda yang disebut dalam satu hadis daripada An Mus'ab bin Sa'din an abihi Sa'din bin Abi Waqqas qala nazalat fi arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala kanat ummi khalafat ala ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammad Rasulullah SAW fa anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wasaniyatu anni kuntu akhastu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulillah habli hadha fanazalat yas'alunaka anil anfal wasalisatu inni maritu fa'atani Rasulillah faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa'usi bin nisfi faqala la faqultu as-sulus fasakata fakana sulusu ba'dahu jaizan warabi'atu inni syaribatul khamra ma'a qaumi minal ansari fadaraba rajulun minhum anfini bilahyin jamalin fa'ataitun nabi SAW tahrimal khamar ila akhiril hadis. Nabi SAW daripada Mus'ab ibnu Sa'id daripada bapanya Sa'du Abu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata telah turun kepadaku, yakni ditunjukkan 4 ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mana 4 ayat tadi? Nazalat fi arba'ata ayatin min kitabillah. Antaranya yang disebut apa dia? Ada antakula wala tashraba hatta ufariqa Muhammad SAW. Antaranya Allah Taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu yang pertama. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang pertama iaitu, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau maknanya dengan engkau dengan fikiran yang sihatmu tidak mengetahui sesungguhnya ada, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaullah mereka dalam dunia dengan cara yang baik. Ini yang diajar oleh Allah. Contoh, sekiranya kedua orang tua kamu yang syirik pada Allah menyuruh kamu kepada perkara yang disebut maksiat, derhaka, kecelakaan dan sebagainya. Jadi kalau kita kata macam mana, mak bapak yang menyuruh seseorang kamu supaya menzalimi ataupun tidak beriman ataupun tidak melakukan ibadat, maka Islam ajar macam mana? Dalam kaedah fiqh, sekiranya dalam rumah kamu ataupun dalam rumah ibu kamu, dia tidak benarkan kamu mendirikan ibadah pasal rumah dia. Dia kata, mu masuk Islam tapi aku tak benarkan kamu solat dalam rumah. Maka Islam kata, Islam ajar carilah kamu posisi yang tidak mendatangkan mara bahaya kepada kamu. Apa makna dia? Kalau mu ayah yang non-Muslim kata, aku tak benarkan kamu duduk dalam rumah aku untuk solat, maka kita kena pergi cari tempat selain ataupun tempat yang mana tidak mengganggu dia. Apa makna dia? Pergi cari surau ke masjid, duduk solat dalam bilik. Sekiranya dia tidak mengizinkan dan menyebabkan kamu itu berlaku dengan hubungan di antara kamu dengan keluarga tadi masalah, maka hubungan kamu tu kena jaga. Dalam ibadah kamu, kamu jangan tinggalkan, kena buat. Bahkan kita tidak disarankan untuk nak heboh. Ingat Nabi di Mekah dulu. Nabi di Mekah dulu tak bebas tau tak? Walaupun tak bebas, Nabi stay beribadah dengan para sahabat. Nabi tidak, orang panggil apa dia? Nabi tidak mendatangkan isu-isu yang menimbulkan kontroversi di Mekah. Kalau kita kata ini lagu mana? Jangan cakap benda yang menimbulkan orang Islam jadi ragu-ragu.
Ni bahaya kadang-kadang tutur kata yang orang Islam sendiri ragu-ragu. Faham maksud dia? Kita orang masjid. Kita orang Islam, orang surau, orang masjid. Tapi kita bercakap tu menyebabkan benda yang orang dengar tu ada perasaan ragu-ragu. Contoh. Aku dengar cerita begini. Begitu. Siapa dia? Si Fulan bin Si Fulan. Kita orang masjid ni, orang surau, orang jemaah ni, tak boleh lagu tu sebenar. Benda kita dengar, benda tak sahih tu kita duk kata begitu, begini. Orang tanya, siapa dia? Si Fulan bin Si Fulan. Seolah-olah yang mudah nak percaya tu. Mana? Walah bendanya tak ada lagi. Islam ajarkan orang beriman, in ja'akun fasikum binaba'in fatabayanu. Cek molek. Betul tak cerita ni? Begitu. Ni mai, jangan menimbulkan huru-hara. Jadi seorang anak tadi jangan buat huru-hara dalam rumah tangga. Mak ayah dia tak setuju, tak apalah, keluar. Tapi keluar tadi dengan penuh asa adab dan hormat. Jangan keluar dalam keadaan kita membalas dendam dan rasa tak puas hati. Isunya dia tak setuju. Pertama, tanggungjawab seorang anak bukan protes tak setuju tadi menunjukkan sifat tidak taat. Tak apalah dia tak benar. Tak apalah kita keluar. Nah, lepas tu balik pula, lepas semaya balik. Kaedah dia begini Di dalam Islam ni, sebarang kemudaratan mesti dihilangkan. Kalau kita pernah dengar zaman PKP tu orang duk sebut istilah apa dia, ad-daru yuzalu, kemudaratan kena hilangkan. Jangan wujud kemudaratan. Ada istilah orang guna pakai, ambil mudarat kecil, tinggal mudarat besar. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Banyak kaedah. Apa makna dia? Islam ni nak tolong supaya timbulkan keselaruan dengan hubungan keluarga. Maka kalau dia tak setuju, jangan buat depan dia, pergi tempat lain. Jangan dia tak setuju, kita duk buat juga. Contoh paling mudah. Semaya duha tu molek semaya duha ni yang diajar oleh agama. Tapi apabila bos tak setuju semaya duha waktu kerja, jangan buat. Bos kata boleh nak semaya, settle kerja dulu. Yang berlaku hari ni, pergi semaya duha sampai 40 minit. Semaya 2 minit ke 3 minit. Duk mula, duk sembah, duk minum, duk makan. Sampai bos kata macam mana, aku tak percaya kau kata pergi semaya duha. Sebab duha saja 1 jam. Jadi kalau majikan kata aku tak benarkan korang guna sepatu waktu hijau nak semaya duha. Pasal kadang-kadang korang ambil peluang kesempatan. Tu kata tadi, kita jangan buat satu mistake, satu kesilapan menyebab korang tak percaya dengan kita. Tapi kalau kita buat betul-betul, contohnya bos kata pukul 8 hingga pukul 9, aku nak selesai, nak suruh siap kerja ni. Jadi kita buat lebih kurang setengah jam, ada setengah jam lagi. Tiba-tiba kita pergi sembahyang. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dengan sebab solat tadi, kita tinggal tanggungjawab yang hakiki kita, kerja tanggungjawab amanah tadi, semua menyebabkan kita tidak ataupun sudah salah menilai di sudut amanah kita dengan kehidupan. Apa makna dia? Makna dia solat tu pun antara tuntutan, tetapi amanah yang paling besar ialah diberi oleh majikan. Bukan majikan tak bagi, tapi kadang-kadang ambil kesempatan. Sampai majikan kata, tak payahlah kalau kertas A4 habis kat pejabat guna macam mana ada. Sebab kalau korang keluar, memang keluar sekeluar-keluarnya. Keluar lama lah tu. Jadi orang dah tak percaya dah. Pasal apa dia? Pasal satu kesilapan yang pernah kita buat. Dia jangan ulang benda-benda yang sama. Menyebabkan orang hilang kepercayaan. Orang yang sudah tak yakin dengan kita. Ni Islam ni jadi agama kita ni jadi tidak berapa dihormati kerana orang Islam sendiri tidak menunjukkan contoh tauladan yang baik. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang disebut selepas daripada mentaati, jangan kamu menghormati
Hendaklah kamu memuliakan dunia dengan keadaan yang baik. Inni kuntu akhaztu saifan a'jabani faqultu ya Rasulillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, sesungguhnya aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan aku. Lalu aku telah berkata, wahai Rasulillah, berikanlah aku pedang ini. Maka turunlah satu ayat. Pasal berlaku di zaman sahabat ni, para jemaah sekalian, antara perlakuan yang belum ataupun pelik. Jadi kalau berlaku di zaman sahabat benda pelik, tak pelik pasal tak ada sebarang wahyu lagi. Tu kalau kita tengok di zaman Nabi, sahabat buat benda pelik-pelik, tak pelik pasal tak ada wahyu lagi turun. Tapi kalau hari ni orang buat benda pelik, agak pelik-pelik sangat pasal wahyu turun tu. Zaman sahabat tak ada wahyu, jadi apabila sahabat buat silap, turun wahyu. Tu Nabi zaman dia dulu tidak suka menghukum para sahabat dengan mudah, selain setelah turun wahyu. Nampak? Maka berlakulah dalam kisah ni, sahabat ni dalam keadaan macam mana, dia kata, wahai Nabi, aku nak ataupun nak ambil pedang daripada yang duduk di tangan kamu. Maknanya nak bunuh lah tu. Boleh tak aku nak ambil pedang ni ya Rasulullah? Aku nak bunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang tentang harta rampasan perang. Maknanya kalau kita tengok gini, ada di kalangan zaman Nabi SAW sebilangan para sahabat yang mengikuti medan peperangan membawa beberapa agenda tersendiri. Orang yang hidup di belakang Nabi, ikut Nabi, satu je benda dia ikut. Sami'na wa ata'na. Ini prinsip di dalam perjuangan sahabat dengan Rasulullah. Dengar dan taat. Cuma kita hari ni, sahabat dengar dan taat pada Nabi adalah sebenar-benar keimanan. Kita hari ni jangan meletakkan seumpama macam tu, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Ada beberapa perkara. Pertama, yang berkaitan dengan perkara yang ma'ruf, boleh kita dengar dan taat. Tapi benda maksiat jangan. Hatta sekalipun ustaz yang mari cerita, ustaz dah cerita begini, benda molek dengar, benda tak molek jangan ambil. Namun ada ustaz kata nak hilangkan penyakit kena gangguan waktu malam, hidupkanlah api depan rumah, letakkan satu mangkuk nasi dan satu ekor ikan. Maka hidupkanlah api, letak tepi rumah. Pasal apa dia? Jin-jin ataupun iblis yang ganggu tadi, dia lapar sebenarnya dan dia takut pasal gelap. Jadi kalau ada lampu api dengan nasi dengan lauk, dia tak kacau kita. Siapa cerita? Ustaz cerita. Benda tu tak boleh pakai tu, walaupun yang mari seorang ustaz cerita. Tapi kalau ustaz kata boleh nak elak gangguan, apa dia? Baca ayat 1000 dinar, ayat kursi ataupun azan. Tu kalau kita masuk iblis, tengok orang kena hasut tak, bang kuat-kuat. Jangan mari bang surau sudah, bang di rumah je. Azan, ya baca juga rumah terbakar kan. Rumah terbakar kena azan. Ni kadang-kadang kita tak azan, duk tunggu bomba nak datang. Memang tunggu bomba nak datang, azan. Pasal api ni dia berkait dengan iblis. Api ni iblis. Jadi iblis ni dengan api dia adik-beradik. Ibarat seperti mana saudara dia. Tu kata api ni adalah di antara kesukaan iblis. Macam mana kita nak mengelak daripada api? Kita pun nazar. Tu kita dilarang bermain api. Tak kira lah api masuk. Sehingga kan api ni diletakkan dengan apa dah, di dalam bahasa pula, digunakan pula. Jangan jangan menaikkan api kemarahan. Apa dia makna dia? Jangan cuba-cuba menaikkan kemarahan orang. Nak ceritanya api ni benda yang bahaya. Mana macam mana? Azan kau kuat-kuat. Boleh azan
baca ayat kursi, boleh baca Quran, maka boleh amal lah tu, berkait dengan amalan yang bertepatan dengan cara Nabi. Jangan duk mari amal benda pelik-pelik. Kadang-kadang orang ni suka benda pelik-pelik dah. Orang suka nak buat benda tu, nak buat benda ni, jangan. Buat benda yang Nabi SAW ajar. Maka Rasulullah ni tidak benarkan di antara para sahabat yang mana di kalangan dia nak berperang kerana mengharapkan harta rampasan perang. Tu kalau kita tengok apa makna dia. Berperang bukan nak menambil keuntungan, tidak. Tu kita tengok hari ni kena faham molek-molek. Buat kerja agama, dia tidak ada benda ataupun tak boleh kita telitah tersirat di sebalik perkara kita buat. Kalau kita katalah aku buat benda ni kerana gini, kerana nak dapat habuan dunia, dapat yang tu je. Tu kita tengok hari ni. Kenapa kita persoalkan keberkatan tu tak ada? Salah satu dia pasal nawaitu, keikhlasan seorang tu tidak berteraskan kepada agama. Itu Nabi sebut satu hadis kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amalan bergantung pada niat. Apa yang dia niat, itu yang dia dapat. Macam kami sendiri ni, para asatizah, niat nak mari mengajar orang supaya orang mengikut ilmu dan ikut cara Nabi, contoh. Maka kita betul niat, mari itu kerana Allah nak mengajar, nak sebarkan ilmu. Kalau niat kita mari semata-mata kerana dengan urusan ataupun dengan kerana lain daripada yang disebutkan tadi, sekadar datang boleh je. Mula nak marah kat orang, apa jalan je, apa potong, apa traffic light rosak. Rupa-rupanya itu pengorbanan. Lebih baik duduk rumah, solat di rumah, solat masjid tepi rumah. Mari juga fikir macam mana dengan sebab langkah-langkah kita ini menjadi saksi untuk menyebarkan dakwah dan ilmu. Kalau kita tak buat kerja ni, siapa nak buat lagi? Mari juga walaupun penat. Maka Rasulullah SAW sendiri pun para sahabat, ia bukan mengajar. Nabi tidak ajar membuat sesuatu nak kerana kebendaan. Tidak. Tu kalau kita tengok, ramai orang di kalangan ataupun di zaman Nabi timbul gulungan-gulungan munafik tadi, nak dengan habuan-habuan. Ya Rasulullah, kami nak juga harta rampasan. Pernah berlaku kepada Abdullah bin Ubay, dia pernah klaim dengan Nabi, Rasulullah, aku pun nak pergi juga perang, tapi tak ada masa. Sebab dia tahu tentera Islam menang satu ketika, maka dia nak mengambil manfaat daripada kemenangan tentera Islam, tapi tidak dilayan oleh Nabi SAW. Ini sifat-sifat orang yang mana tidak letak keikhlasan dalam diri dia, terutamanya untuk menegakkan agama. Yang keempat kata Nabi SAW, yang ketiga kata Nabi, sesungguhnya aku telah sakit. Maka Rasulullah SAW telah mendatangi kepadaku, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak bahagikan hartaku. Apa yang aku boleh wasiatkan untuk memberi separuhnya? Baginda jawab, apa dia? Tidak. Lalu aku berkata, sepertiga. Lalu baginda dia, lalu sepertiga bolehlah setelah daripada itu. Maknanya apa dia? Sebab ni apabila di kalangan para sahabat ni, para jemaah sekalian, ada benda yang Nabi diam, ada benda yang Nabi senyum, ada benda yang Nabi cakap. Tu kita kata sunnah ni ada tiga: aqwal, af'al, takrir, pengakuan. Perbuatan, percakapan, pengakuan Nabi. Aqwal, af'al dengan takrir Nabi. Baik. Sahabat dia boleh ilmu dengan Nabi dengan cara dia. Dia tanya Nabi, Nabi dia. Maka tu tanda Nabi izinkan, Nabi tak marah. Seumpama pernah berlaku, ada seorang sahabat yang pernah minum darah bekam Nabi. Saya sangat ke Nabi ni, maka dia minum darah yang keluar daripada bekam Nabi. Nabi tidak larang. Maka ulama duk bahas tu, adakah darah bekam kita boleh? Tak boleh, kerana Nabi SAW khusus bagi Nabi, apa yang berkait dengan tubuh badan Nabi, apa berkait dengan Nabi, semua tidak ada mudarat dan tidak ada penyakit.
Orang biasa jangan. Atas sekalipun ustaz, ulama, siapa dia pun, darah bekam dia hukumnya haram seseorang itu makan. Dia sanjung seorang orang ni, dia pun kata sahabat minum darah Nabi. Nabi tu lain, Nabi tu maksum, Nabi tu adalah manusia dipelihara oleh Allah. Kita duk apa yang berkait dengan Nabi semua jadi molek. Betul-betul Nabi. Tak nak dia replika, kau tak nak tiruan, kau tak nak dia copy and paste. Betul daripada Nabi, maka baik. Kalau daripada kita sendiri pun tak boleh. Walaupun kita baik macam mana pun tak boleh. Pasal sahabat. Begitu juga sahabat pernah berhenti satu tempat yang mana Nabi berhenti. Sehingga sahabat tanya, kenapa kamu berhenti sini? Pasal aku tengok Nabi beradu berhenti sini, aku berhenti juga. Nampak? Jadi kalau kita hari ni nak pergi satu tempat tu, kita nak berhenti, boleh ke tak boleh? Kalau berhenti kita membawa mudarat pada orang lain, jangan berhenti, terus berjalan. Tapi kalau berhenti sekadar kita nak ambil, memang satu ketika Nabi berhenti sini, kebetulan tempat Nabi berhenti hari zaman Nabi sudah jadi jalan, maka jangan berhenti, jadi langgar, aksiden, menyusahkan orang pula. Kerana antara sunnah yang perlu dijaga ialah menghormati orang lain. Sama juga sunnah Nabi, antaranya ialah sembahyang sunat selepas daripada solat fardu. Sekira-kira sembahyang sunat tadi tidak menyakiti di kalangan orang-orang lain. Apa makna dia? Orang tengah makan ramai-ramai, kebetulan surau tu tak luar, kebetulan buat program makan lepas sembahyang isyak ataupun makan-makan lain lah. Maka dia pergi sembahyang cokoh-cokoh depan orang makan. Tak betul tu. Walaupun ada solat yang diamalkan oleh Nabi selepas ba'diyah isyak. Jadi kalau nak solat macam mana? Dicarilah posisi-posisi yang sesuai untuk mendirikan solat. Tak boleh dalam surah buat di rumah. Contohnya surah ada program lepas tu. Menyebabkan kita tak nak solat dengan keadaan yang selesa. Solat di rumah, tak ada masalah. Jadi sunnah tadi, sekira-kira kita buat, tidak mendatangkan fitnah dan masalah pada orang lain. Faham maksud dia? Ni ada orang, dia buat ikut dia, tak boleh. Dia kena utama juga. Istilah lain sebut, menjaga kemaslahatan ummah itu sunnah yang paling besar. Jaga kemaslahatan, jangan sampai menimbul fitnah. Buat-buat alim dia ni, orang tengah makan dia pergi semayang depan orang. Lah sekali orang cakap apa dia? Ini jahil pesen ni. Sehingga akan menimbul keraguan orang pula. Sama juga orang duduk dalam majlis tertentu, dia buat perkara yang dilarang oleh Nabi, antaranya ialah bercakap-cakap. Wallahu a'lam. Kita akan sambung selepas azan isyak insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, tersambung sekali lagi. Baik, yang keempat ni, ada seorang lelaki mengatakan, sesungguhnya aku pernah meminum khamar. Dia disebutkan dengan arak. Ini syaribatul khamra ma'a qaumin minal ansari. Sesungguhnya aku telah pernah meminum arak bersama dengan golongan Ansar. Kita tahu golongan Ansar ni salah satu kelompok yang mana pernah berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada mereka, yakni di kalangan kaum Ansar itu, di antaranya ialah memukul hidungku ketika mana di lahyul jamal, di waktu mana dalam keadaan dia meminum dengan minuman khamar ataupun arak, maka dia telah dipukul sehingga kan terkena hidung dia, sampai kepada orang panggil apa dia, misai dengan ni lah, pak dia punya ni dia ketuk sini sampai kena. Fa ataitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka setelah daripada itu lalu menemui Nabi. Lepas dia kena macam tu ni, lelaki ni pergi jumpa dengan Nabi. Pasal nampak ada ataupun tindakan yang dibuat oleh seseorang itu seolah-olah nampak macam kurang adab dan menzalimi seseorang itu. Lalu dia menemui Nabi. Setelah itu nak selesai masalah. Nak selesai masalah tentang peminum khamar ni, sampai jadi orang benci kepada orang minum arak ni, sampai dia orang pukul atas hidung, sampai terkena tangan hingga pada bawah ataupun yang dikata janggut ni. Mana kata kuatlah dia pukul. Sehingga berita ni sampai pada Nabi SAW, yang menyebabkan seolah-olah pemuda tersebut nak supaya Nabi perjelaskan situasi apabila berlaku macam ni, macam mana nak bagi tahu pada orang ni ataupun ajar dia. Sebabnya kalau kita tengok, inilah situasi yang mana Rasulullah nak selesai masalah ni bukan mudah. Rasulullah tidak terus berkata, lalu diturunkan oleh Allah ayat tentang haraman ataupun penharaman meminum arak. Tu kalau kita tengok Al-Quran ini, sifat dia ialah hudal linnas, memberi hidayah pada manusia. Tu Al-Quran dia turun berperingkat kan. Turun di Mekah, turun di Madinah, dia berperingkat. Ayat Mekah ni lebih pada ayat nak selamatkan akidah. Pasal murtad, pasal ramai tak beriman,
pasal ramai golongan musyrik. Mekah ni banyak turun mengenai tauhid, surah-surah yang cerita tentang akidah. Setengah riwayat ada menyebut penharaman berlaku arak di Madinatul Munawwarah, ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah tak cerita lagi tentang haramnya arak. Tu kalau kita tengok Mekah, bukan Nabi tak tegur, bukan Nabi tak suka, bukan Nabi reda dengan perbuatan, tidak, Nabi tak reda. Tetapi keupayaan untuk menegur tadi tidak diberi ruang. Jadi apabila tidak diberi ruang, Nabi dia tidak nak buat satu provokasi di Mekah tu. Memang Nabi tahu dia minoriti. Kalau kita kata bahasa hari ni, kita kata kita ni sedari ya, kita ni susah. Jadi jangan duk belagak-belagak sangat kita ni nak hebat. Sebenarnya Nabi begitulah seumpama nak mudah faham. Tapi tak ada lah macam tu nak suruh mudah faham kita hari ni. Jangan duk kata oh aku hebat. Walau kita taklah hebat mana. Pasal kekuatan kita tak ada. Nah, jadi Nabi di Mekah dia tahu. Pasal dia nak mendepani dengan otak-otak ni, otak-otak ni yang berbisa ni. Golongan-golongan orang-orang lama ni. Nah, ya jenis golongan-golongan leja-leja ni bukan senang nak mematahkan hujah, melainkan turun wahyu. Tu kalau kita tengok kenapa Nabi ni tidak dikenali dengan syair. Nabi tak boleh bersyair tahu. Rasulullah tak boleh bersyair. Yang boleh bersyair adalah para sahabat. Kenapa Nabi tak boleh bersyair? Sengaja Allah tidak benarkan Muhammad melakukan ataupun mengeluarkan sebarang syair. Kerana dibimbangi apabila Nabi mengeluarkan syair Arab, maka musyrikin kata Al-Quran ini syair Muhammad. Maksud dia. Iaitu Nabi tak pernah mengeluarkan sebarang syair. Walau orang Arab dengan syair ni tak boleh dipisahkan. Ibarat seperti orang Melayu kita minat cerita apa dia, labu-labi. Kita minat cerita Piramli. Minat Hatu Kak Lima. Minat Pontianak Harum Sunda Malam. Tu je orang minat cerita. Zaman-zaman ustaz kecil-kecil dulu, Hindustan hari Jumaat petang-petang pakat tengok masa TV duk tutup buka TV hitam gelap dulu. Masa tu Hindustan ramai orang tengok. Cerita Melayu, cerita apa-apa benda. Masa tu kalau cerita hantu, orang suka tengok zaman tu. Nah, mana kata apa dia? Mana kata orang minat sangat. Orang Arab dengan syair tak boleh dipisahkan. Sikit-sikit syair, sikit-sikit syair. Tu orang Arab dia hebat. Hebat dia orang adalah kerana menggunakan dengan kalimah ataupun bahasa bersyair. Kita kata hari ni orang seni lah. Biasa orang syair ni orang Arab yang ada kesenian. Macam orang kita hari ni orang yang suka bermadah, orang yang suka buat puisi. Tu maknanya orang yang suka menulis puisi ni bukan orang sebarangan. Orang yang kuat berfikir. Tidak kalau tak ada berfikir nak keluarkan puisi, tak ada. Dia orang menyampaikan syair Arab ni, dia penuh penghayatan. Macam mana orang menyampaikan puisi penuh dengan emosi dia dah. Tu kita dengar tak ada apa yang bahasa kita tak faham. Kalau dia orang menyampaikan, mana? Tengok orang yang minat pada sajak-sajak, dia mengeluarkan bahasa-bahasa dia dah. Penyair-penyair begitulah Arab. Dia guna dengan istilah-istilah, tapi Nabi tak boleh. Nabi tak boleh. Sehingga ulama menyebut semua Nabi yang dianugerahkan kitab Taurat, Injil, Zabur, semua tak boleh bersyair. Kerana dia menjadi satu masalah nanti dalam menyebarkan dakwah dia. Dibimbangi, musuh dia kata ini syair Musa alaihissalam, ini syair Ibrahim alaihissalam. Jadi macam mana tak nak berlaku masalah tu? Awal-awal lagi Allah Ta'ala tidak izinkan Nabi mengeluarkan sebarang syair kepada penduduk Mekah ataupun kepada para sahabat. Jadi Nabi suka kalau sahabat bersyair. Salah satunya adalah di antara yang suka bersyair Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, antara yang mengeluarkan syair. Termasuklah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, suka juga bersyair. Dan banyak lagi sahabat-sahabat lain. Sungguh apa begitu Nabi tidak halang. Nabi dengar je. Apa kata? Aku dengar, aku suka mendengar syair-syair yang dikeluarkan oleh para sahabat. Jadi kalau para sahabat menyebarkan syair, keluar syair,
Tak jadi isu. Pasal sahabat tu bukan Nabi. Jadi kalau Nabi keluarkan syair, jadi musyriki Mekah Abu Jahal, Abu Lahab kata ini bukan Quran, ini adalah syair Muhammad. Jadi nak mengelakkan supaya golongan musyriki Mekah menolak ayat Al-Quran, maka Allah Ta'ala tidak memberi peluang ataupun memberi anugerah pada Nabi nak jadi seorang penyair yang hebat. Tu ada kita tengok, tak ada pernah dengar syair Nabi kan. Tu Nabi dia tidak melibatkan apa yang Nabi sebut bukan nama syair, ia akan nama sunnah. Tak? Nabi kan dia sunnah, percakapan dia sunnah. Jadi kalau kata syair seolah-olah sama level dengan perkataan sahabat. Jadi kalau kita kata daripada Nabi, itu hak yang mutlak yang datang daripada mulut Nabi, yang merakumi 3 akwal wa af'al dan takrir pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa dia? Supaya nak menutup segala pintu-pintu fitnah yang disebarkan oleh musyrikin nak cari silap terhadap Rasulullah. Jadi berlakulah cerita ni, maka Rasulullah ni pun tak boleh nak jawab. Bukan Nabi apa dia? Nabi stay dulu, Nabi tangguh dulu jawapan sehingga turun ayat penharaman tetan arah. Jadi kesimpulan dia, kita tak tahu sebarang hukum, jangan mudah keluarkan hukum. Jangan mudah. Sebab Nabi sendiri sebelum turun wahyu, Nabi tak bercakap pun. Nabi diam sehingga turunnya wahyu, yang itulah Nabi perjelaskan. Nak katanya Nabi cermaknya di dalam mengurus masalah. Nabi tidak tergesa-gesa. Walaupun ada satu ketika datang kepada Nabi salah satunya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar ni setelah dia masuk Islam, agresifnya Umar. Agresif dia, ya Rasulullah, kita buang patung berhala duduk di Kaabah tu, boleh tak? Nabi diam. Nabi kata tak ada keupayaan lagi kita taat ni. Apa kata Umar? Kalau kamu benarkan ya Rasulullah, bagi peluang padaku bersama dengan Sayyidina Hamzah. Dia ada partner dia, ada kekuatan. Jadi kalau lepas daripada permintaan Umar tadi kepada Nabi, Nabi diam. Apa makna dia? Nabi benarkan. Maka Umar pergi dengan Hamzah, buang patung berhala. Sama juga di Madinah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku berjalan di Madinah, penduduk Madinah ni jadi pening. Lepas judi puak dia, lepas main puak dia, lepas pening puak dia, dia minum puak dia ni. Lepas minum dia berzina, lepas zina dia bunuh. Biasalah orang berjudi sambil minum. Halah judi dia bunuh orang. Halah judi dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Nabi tidak larang dan Nabi tidak benarkan lagi sehingga mana berlaku. Nabi kata pada Umar, jangan lagi buat lagi. Jangan buat lagi. Setelah daripada tu Sayyidina Umar makin nak marah. Bukan marah pada Nabi, marah terhadap tindakan puak-puak yang mana suka minum mabuk tadi. Setelah daripada itu turunlah ayat innamal khamru wal maisir ila akhir ayat. Turun ayat penharaman. Setelah mana berita ni tersebar di bumi Madinah, kuatnya penduduk Madinah duk main agak ni. Maka Nabi tidak benarkan melalui dengan turun wahyu. Nak ceritanya Nabi cermat dalam mengeluarkan sebarang keputusan supaya tidak menimbulkan orang panggil kontroversi di kalangan penduduk tersebut, melainkan wahyu. Apa makna dia? Ini datang daripada Allah, tidak ada sebarang takwilah. Itu kita hari ni kalau tak berapa sahih, tak berapa yakin, tak berapa tahu, tak berapa jelas, jangan keluarkan sebarang hukum. Apatah lagi kita nak melebur orang. Orang ni salah, orang ni betul. Orang ni tak kena, kita je kena. Orang lain semua salah, kita je betul. Yang paling duka cita, sanggup di kalangan orang-orang yang mana tidak takut tentang bagaimana tanggungjawab dan amanah, sehingga berani meletakkan hukum sebarangan. Yang ni syurga, yang ni neraka. Yang ni masuk neraka, yang ni masuk syurga. Jangan. Siapa kita nak menghukum orang? Bahaya benda tu. Menyebabkan berlakunya kesilapfahaman seolah-olah syurga dengan neraka ni ditentukan oleh manusia.
Tu yang jadi bahaya, agak bahaya. Tu kadang-kadang hari ni tak tahu dia. Kau Nabi sebut falyakun khaira aw yasmu, berkata baik ataupun duduk diam. Memanglah tarik balik, tapi tarik balik betul lah kata pepatah, dengan sebab nila setitik habis rosak susu sebelanga. Apa makna dia? Dengan sebab satu kata-kata habis rosak alai. Pasal apa dia? Ada di kalangan sahabat-sahabat yang tak bertanggungjawab. Bercakap benda yang mana tidak dibenarkan oleh agama. Kesan dia apa berlaku? Kita lah ustaz-ustaz nak jawab. Kita tak tahu. Tak tahu pun orang tak dengar dalam video, dalam YouTube. Orang dengar juga. Salah. Islam tak ajar. Islam tidak ajar macam tu. Islam tak ajar kita nak hukumkan orang dan sebarangan. Tak kira lah hebat macam mana pun, syurga neraka bukan hak individu nak menentukan. Bahaya hari ni zaman-zaman fitnah ni. Tu ustaz pesan mana-mana tempat. Tak kira lah kita mana-mana, jangan menggunakan kepentingan semata-mata, jangan. Rosak habis. Tu yang kita paling takut hari ni. Suka menghukum, jangan hukum orang. Kita belajar hukum hakam bukan nak hukum orang, tetapi kita nak kefahaman ada dalam diri kita tentang hukum hakam. Faham maksud dia? Belajar tentang dosa, pahala, haram, haram, sunat, makruh, harus, untuk kita duduk dan faham tentang hukum, bukan nak mudah hukum orang. Tengok orang ni, tak betul ni. Tengok orang ni, tak betul ni. Ada je benda begitu tak? Apa berlaku? Maka kata Hujjatul Islam Imamul Ghazali, kamu duk tengok salah orang, sampai satu masa kamu tak sedar kesalahan yang kamu buat itu lebih besar berbanding dengan kesalahan orang yang kamu tengok. Tu kita hari ni, kalau tak pasti, jangan sebarkan. Hari ni suka orang duk menyebar, jangan. Nak bertanggungjawab, nak makan ke kita daging sesama Islam itu? Tak apa kita menghukumkan orang, boleh berkeping juga, selit sekali keping, jangan lupa surau berjemaah. Keping juga 9 bulan jom turun mengundi, jangan lupa selepas mengundi pergi sembahyang jemaah. Tu lah betul. Ini kuat mengeping bukan main lagi dah. Selit sekali keping juga, surau masjid, jangan lupa. Ada kemenangan kita sebenarnya adalah terletak pada kekuatan jemaah kita. Kalau jemaah kita tunggal langgar, jemaah kita mari surau pun kurang, masjid pun jangan datang. Jangan duk ceritalah untuk nak memenangkan kehebatan Islam. Tak berlaku sebenarnya. Yang hakikatnya kekuatan duduk di sini. Kalau kita duduk di sini, kekuatan kita ada, hubungan ukhuwah silaturahim ada, kita tidak akan gentar dengan musuh-musuh yang datang daripada sudut macam mana pun. Yang penting jemaah kita kena kuat. Di waktu kuat, amalan zikir kena kuat, doa jangan lupa. Husnuzan prasangka, bersangka baik di kalangan orang Islam, berprasangka baik juga kita di kalangan orang mukmin, dan kita jangan menuduh ataupun mudah menghukumkan sebarang hukum terhadap orang Islam lain. Tu kena hati-hati. Jangan, bahaya tu. Tu ustaz tengok, macam manalah kita nak berteraskan benda ni. Tidak ada cara lain, mesti ada amanah dengan ilmu. Kena amanah lah. Ilmu tidak benarkan kita membuat sedemikian. Kalau kita tidak amanah dengan ilmu, kata Nabi, tunggulah kamu, kiamat akan hampir. Kalau orang tak amanah dengan ilmu, tunggulah fitnah kamu akan ataupun menipu terhadap diri kamu. Wal-iyazubillah. Boleh tuan-tuan? Cukup sekadar tu pada malam ni. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Ada masa kita jumpa pada masa akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diterima ataupun dikabulkan segala amalan yang kita laksanakan ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.